Jadi ni saya akan masukkan satu lagi hukum yang baru ni. Nama hukum dia, awak kena buka dekat muka surat yang ke 50. Kita ada 3 hukum baru nak belajar hari ni. Nama hukum dia Al-Mutamasilain, Al-Mutajanisain, Al-Mutaqaribain. Nak belajar apa tidak? Bila dah pernah kan dulu? Ingat tak? Ain? Ada pernah belajar tak apa ni? Okay. Baik, kita akan masukkan satu persatu. Al-Mutamasilain, Al-Mutajanisain, Al-Mutaqaribain. Saya tuliskan dulu. Tak? Saya tulis mutama. Mutama silain. Dan nombor 2, mutaja misain. Tak? Ni sain. Nombor 3, al-mutaqaribain. Okey. Dia ada 3 hukum yang melibatkan 3 ni. Mutamasilain, mutajanisain sama mutaqaribain. Okey, apa makna mutamasilain, apa makna mutajanisain, apa makna mutaqaribain? Ketiga-tiga hukum ini dia akan melibatkan dengan sifat huruf dengan makhraj huruf. Kita kena tengok makhraj huruf, kita kena tengok sifat huruf, baru kita boleh nampak dia punya hukum. Jadi nak tahu makhraj dan sifat, contohnya yang ini semua makhraj huruf. Makhraj huruf maknanya tempat nak keluar huruf. Itu dia panggil makhraj huruf. Tempat nak keluar huruf dikenali sebagai makhraj huruf. Kalau sifat huruf, sifat-sifat huruf itu, apa sifat-sifat huruf tersebut? Okay. Kalau nak tengok makhraj huruf, bermula daripada muka surat 10. Muka surat 10 dia ada pecahan dia. Makhraj huruf ni kan dia terbagi kepada 17 tempat. 17 tempat, setiap huruf ni ada tempat-tempat yang keluar. Tapi disimpulkan dia sebagai conclusion cuma 5 tempat. Pertama, bahagian rongga mulut ataupun dipanggil rongga kerompong, dipanggil al-jaw. Yang kedua, bahagian kerompong al-haqq. Haqq ni al-qul. Bahagian lidah al-lisan, bahagian mulut asy-syafatain, bibir mulut. Bahagian bibir syafawi kan, idgham syafawi, izhar syafawi kan. Ini tak bukan syafawi, syafatain, 2 bibir. Okay. Bahagian hidung dia panggil haisum. Jadi tempat-tempat keluar ni, keluar huruf dikenali sebagai makhraj huruf. Okay. Kalau yang buat sifat huruf, awak akan bermula daripada muka surat 18. Nanti kat sini dia ada pembahagian sifat-sifat huruf. Dan tadi ada pembahagian makhraj huruf. Makhraj tempat nak keluar huruf. Itu makhraj. Tapi kalau sifat, sifat bukan tempat keluar huruf. Sifat huruf itu sendiri. Kalau buka tadi bahagian muka surat yang sifat-sifat huruf ni, dia ada pembahagian dia. Pembahagian sifat-sifat huruf ni, muka surat 18 tadi, dia ada pembahagian dia. Contoh ada 7 sifat, dia tidak ada berlawanan. Dia sifat yang tersendiri. Tapi ada 5 sifat ada lawanan. Kalau yang sifat jahat, syiddah, istilah, ikhfa, ismam ni, dia ada berlawanan. Lawan dia yang bawah ni. Yang tengah-tengah 7 ni tak ada sifat berlawanan. Yang ni kat fiqh pondam.
Jadi yang kotak hitam lawan dia kotak hitam juga. Kotak merah lawan dia merah juga. Saya buat colour itu supaya kita senang faham. Merah. Okay. Contoh, jahar lawannya hamas. Okay. Apa dia punya pengertian jahar, definisi dia? Apa dia punya definisi hamas? Awak buka muka surat 18. Kalau awak baca ni, awak boleh nampak. Jahar maknanya nyaring. Kalau hamas maknanya tersembunyi. Menurut istilah tajwid, kalau jahar ni semasa menyebut hurufnya, nak sebut huruf dia, nafas dia tertahan disebabkan tekanan kuat pada makhraj. Makhraj dia lebih kuat sampai nafas dia tertahan. Dia ada 19 huruf. Apa huruf-huruf dia? Ini ada dia punya bait. Bait ni, kalau kita dengar orang-orang Arab dia suka bersyair, kadang-kadang syair dia tu termasuk segi kata dia punya bait dia panggil. Yang ini, azuma waznu qori, maknanya apa? Huruf ain, za, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ra, ya, ri ni dal, kan? Ya. Ini ghadab ataupun ghadib, maknanya huruf ghaib, dhad. Ini cara diorang. Macam saya bilang awak nak kenal huruf-huruf Pakola, baju di toko. Itu bahasa Melayu, ada bahasa Arab. Baik, hamas ni pula dia opposite of jahar, berlawanan dengan jahar. Kalau hamas semasa menyebut huruf, sebenarnya nak sebut huruf dia ni, nafas terlepas disebabkan tekanan yang lemah pada makhraj. Tadi makhraj dia kuat, ini makhraj jadi lemah. Tak? Jadi maknanya kalau nafas dia terlepas, suara dia tertahan. Yang terlepas itu cuma nafas dia saja, bukan suara dia. Huruf apa? Huruf yang ini. Hassahu, maknanya huruf faha, ta, ha. Syahsul, maknanya shim, kho, sod. Tak? Sakat, maknanya huruf sin, kaf, ta. Ini saya ambil contoh saja. Huruf fa. Kalau kita eja alif, fa mati atas af. Awak try baca af, wajah, right af. Ada keluar angin tak? Af. Ada mesti tak keluar angin sebab dia. Yang angin tu sebenarnya nafas. Af, wajah, kan? Kalau kita baca tabat tiada, tak boleh sebab huruf ta ni salah satu daripada huruf-huruf yang bersifat hamas. So kita tak boleh baca tabat, kita baca tabat, bats, ada yang tu, itu angin. Angin tu maknanya nafas. Tabat tiada, nafas terlepas. Itu sifat yang ada hamas. Jadi hari ini kita nak belajar bab 3 hukum ni, dia melibatkan sifat dengan makhraj. Daripada sifat dan makhraj baru kita tahu dia jadi hukum apa. Jadi hukum utama selain ke, mutajah selain ke, ataupun mutaqor baik. Ada 3 jenis, mutama, mutajah, mutaqor. Baik, kita pergi satu persatu. Dekat muka surat yang ke-50 ni, saya ambil lebih point form. Saya ambil lebih point form dulu. Nanti awak tengok ambil contoh. Awak nak kena banyak baca yang tadi tu, page 11 sampai yang page 18 sampai 26. Awak kena baca 11 dan 26 tu, baru awak boleh faham definisi makhraj dengan sifat huruf. Bila awak dah faham, baru awak boleh faham itu. Setiap huruf ada sifat dia. Macam huruf shim ada sifat tabashi, contoh. Tabashi bunyi dia bunyi tabashi. Kalau kita baca as, dia kena ash. As, ash, lain. Dia kena shim yang ada titik. Ash, ada sh, ada tabashi. Kalau sin yang tak ada titik, dia tak ada sh, tak ada. Dia as. As, nafas terlepas dia. Tapi kalau shim, ash,
as, ash, beza. Huruf to. To ni kena dia satu sifat dia tebak. Dia tebak ni maknanya tebal. To. Siratul ladzi. Kita tebalkan. Siratul ladzi. Kalau kita tipiskan dia, dia tak jadi huruf to. Dia jadi huruf ta. Siratal ladzi. Dia tak boleh tal. Dia kata qal ladzi. Na'am baru ta alaihi baru ta. Jangan ta tipis kita tebalkan. Na'am to alaihi. Tak boleh to alaihi. Dia ta alaihi. Sebab kalau sifat tebal kita tipiskan jadi lain huruf. Sifat tipis kita tebalkan jadi lain huruf. Ada sifat dengan makhraj ni penting. Okey. Mutamasil lain, saya ambil dia punya point form aja. Dia adalah dua huruf, bertemu dua huruf ni, dia jadi hukum utama. Bila dua-dua huruf ini dia bersamaan pada sifat dan makhraj. Maknanya huruf ini dengan huruf ini, sifat dengan makhraj dia sama. Sifat dengan makhraj dia sama. Dia jadi utama. Tak kira huruf apa. Ba dengan ba, ta dengan ta, sin dengan sa, apa sin dengan sin, sod dengan sod, dot dengan dot. Asalkan dia sama huruf. Sebab nak dapatkan sifat dengan makhraj yang sama, mesti daripada sama huruf. Contoh macam ni. Ba dengan ba bertemu dalam satu kalimah. Tak kira lah. Kan huruf apa lagi? Lam dengan lam. Tak kira. Asal sama huruf bertemu dalam satu kalimah ni, kan? Dia bertemu saja dalam satu atau dua kalimah, tak kisah. Asal dia tak boleh bertemu. Kalau dia bertemu, dia jadi utama selain. Dia tak kira apa huruf, asal dia bertemu. Contoh huruf qaf, bertemu sebelah dia pun qaf juga, dia jadi utama selain. Yang kedua, huruf mutajanisain. Mutajanisain juga, dia bersamaan pada makhraj tetapi berlainan sifat. Dua huruf yang bertemu, makhraj dia sama tapi sifat dia lain. Contoh, kita kalau buka surah Al-Kafirun ayat keempat. Siapa bawa Quran, cuba buka surah Al-Kafirun ayat keempat. Ada satu hukum namanya idgham mutajanisain. Contoh, nanti Pak baca, nanti banyak lagi dia keluarkan contoh-contoh dia. Mana dia? Ya abad tum. Ada yang sudah baca ni? Ayat keempat. Ana pendek. Wala ana. Ini tak pakai. Abad tu ada masuk dekat huruf ta ke huruf dal? Tak, habis dal ni buat apa? Buat apa dia dekat situ kalau nak masuk kat ta? Tak payahlah huruf dal. Ini antara contoh mutajanisain, dua huruf yang bertemu ni, dal dengan ta, kan? Dia bertemu kerana dia ni dua-dua ni sama makhraj. Tempat keluar dia sama, tapi sifat dia lain. Boleh faham tak? Okey, kita tengok balik kepada pak gambar ni tadi. Ini contoh. Dal dengan ta dengan to sama makhraj. Jadi dal dengan ta, tapi kalau dal dengan to pun sama juga. Sama makhraj, dia keluar dari tempat yang sama.
Itu dia panggil sama makhraj. Tahu tak? Di tempat yang sama, maknanya dia datang daripada sama makhraj. Tapi berlainan sifat. Kenapa sifat dia berlainan? Contoh huruf dal ni dia sifat qalqalah. Huruf ta tak ada sifat qalqalah. Sifat dah lain. Huruf ta ada sifat hamas, huruf dal tak ada sifat hamas. Itu contoh dia. Sebab tu dia berlainan pada sifat, tapi makhraj tempat keluar dia tu sama. Dia jadi muntajah ni saya. Cara nak tengok contoh-contoh ni. Okey, nombor 3, mutaqaribain. Mutaqaribain ni dia berhampiran pada makhraj dengan sifat. Dua huruf yang bertemu ni, dua-dua huruf ni dia punya makhraj, tempat keluar huruf dia sama, dia punya sifat berhampiran. Bukan sama, berhampiran. Maknanya dekat-dekat. Dua huruf ni akan jadi mutaqaribain. Okay. Selanjutnya kita tengok contoh. Yang ini mutamasinain, mutajanisain, mutaqaribain. Ini tiga hukum dia ni. Tiga-tiga tu. Tapi tiga-tiga ni dia boleh jadi idgham, boleh jadi izhar. Boleh jadi idgham mutamasinain ataupun boleh jadi izhar mutamasinain. Dia juga boleh jadi idgham mutajanisain, boleh jadi izhar mutajanisain. Dia boleh jadi idgham mutaqaribain, dia juga boleh jadi izhar mutaqaribain. Macam mana dia jadi? Kena tengok huruf itu dia masukkan ke tidak. Kalau dia masukkan, dia jadi idgham. Sebab idgham maknanya masukkan. Kalau dia tak masukkan, dia jadi izhar. Nak tahu dia masuk tak masuk, bila dia bertemu dua huruf ni, huruf yang sebelah dia ada sabdu tak? Kalau ada sabdu, maknanya dia masukkan. Contoh macam yang ini ada sabdu kat huruf ta, yang ini dia panggil idgham. Tapi bukan idgham mutamas lain. Kalau idgham mutamas lain, dua-dua ni ta sama dal, dia sama sifat, sama makhraj. Yang ini dikatakan sebagai idgham mutajanisain. Kenapa mutajanisain? Sebab dia dua-dua huruf ni dia cuma sama makhraj saja, sifat dia lain. Bicara. Jadi nama dia idgham mutajanisain. Nama hukum dia. Okey tak? Minun? Dapat? Pening sikit balik kena bawa homework. Lepas tu saya kena ambil video lah. Saya tahu pening ni ada pening sikit. Kena ambil video. Orang yang hari Senin pun pening. Saya orang datang hari ni, saya cakap pasal saya tahu kita tak ramai. Kalau orang nak datang buat second round, dia untuk nak dia faham, datang. Nanti ada orang masa ambil video juga lah. Orang ada hal. Tapi kalau nak belajar, saya ambil video, awak boleh recall lagi. Tapi kalau awak tak nak belajar, setakat video saja, awak dah tak faham. Pasal dalam YouTube banyak ada video-videonya ada. Bukan saya orang yang buat, banyak orang buat video. Jadi kalau awak nak belajar, awak boleh recall. Okey. Nombor 3, dia boleh ada 3 nama hukum dia. Selain daripada huruf-huruf apa, hukum-hukum mutamasinain, mutajanisain, mutaqaribain ni boleh jadi depan dia idgham atau izhar. Belakang dia pula boleh jadi syawrid, kabir, mutlaq. Yang tadi tu idgham yang surah kafirun, idgham mutajanisain, syawrid. Nama hukum dia syawrid. Tapi dia juga boleh jadi kabir, dia juga boleh jadi mutlak. Macam mana nak tahu dia syawrid? Macam mana nak tahu dia kabir? Macam mana nak tahu dia mutlak? Yang ini pula melibatkan yang bertemu tu. Kau tengok tanda dia,
Kalau tanda mati bertemu berbaris, berbaris tanda hidup, ini dipanggil syaril. Syaril. Kalau yang syaril ni mana kecil. Kalau dua-dua berbaris, tak kira baris bawah ke baris depan ke, asal dua-dua berbaris, dia panggil kabir. Kabir ni besar, syaril ni kecil, kabir ni besar. Kalau yang ini, dia opposite dengan ini. Yang ini tak berbaris, jumpa tanda mati. Yang ini dia panggil mutlak. Jadi, awak kena tengok dia punya tanda dia macam mana. Okey. Surah Al-Kafirun tadi, tanda dia syaril. Okey. Asal dia badal mati atas bad. Satu tak ada. Asal dia satu tak ada. Badal mati atas bad, tamim mati depan tum, abad tum. Asal dia abad ada kolam. Tapi pasal dia dah masukkan huruf dal dalam huruf ta, dah tak ada kolam. Tak. Bila dia masukkan, dia kena taruh satu. Tapi sebelum tu, dia tak ada satu. Badal mati, tanda mati. Mati, jumpa tamim mati depan tu, berbaris atas, baris depan. Jadi kalau mati, tanda mati jumpa tanda berbaris, dia jadi syaril. Sebab tu nama dia idgham, pasal dia ada satu. Mutajanisain, pasal dia sama makhraj, lain sifat. Jadi idgham mutajanisain syaril. Mati jumpa hidup, hidup ataupun berbaris. Dapat tak? Alif Zul Waktu sikit Mila Pening Enul Pening air okey. Okey, tak apa, pelan-pelan. Nanti praktikal awak nampak. Kabir ni dia tak ada kira siapa jumpa siapa. Dia kira berbaris jumpa berbaris saja. Dia tidak melibatkan huruf. Yang melibatkan huruf siapa jumpa huruf siapa, dia melibatkan mutama, mutajah, mutaqah. Okey. Kalau kita pergi next, makhraj plus sifat jadi benda. Jadi mutama, mutajah sama mutaqah dia main. Kalau makhraj dengan sifat. Tapi kabir tu syaril tu mutlak, bergantung kepada siapa jumpa siapa. Berbaris jumpa tanda mati ke, mati jumpa berbaris ke, ataupun dua-dua berbaris. Dia tak boleh dua-dua mati, tak boleh. Memang tak ada ejaan yang dua-dua mati. Tak. Lam mati atas lam, tak boleh. Tak, kalau ni boleh. Sebab ada huruf sebelum dia ni mematikan dia dulu. Tak, tapi lam mati, apa ni mati lagi tak boleh. Dia sama ada berbaris jumpa mati, mati jumpa berbaris, ataupun dua-dua berbaris. Bila saya kata berbaris, tak kisah baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, asal dia berbaris. Okey. Baik. Kita dah tunjuk tadi. Tanda mati, jumpa tanda berbaris. Ataupun berbaris, jumpa berbaris. Jadi kabir tak? Yang ini berbaris, jumpa mati. Jadi mutlak. Syaril maknanya kecil, kabir maknanya besar. Tak? Syaril tu syarira. Tak? Rabbayani syarira. Tak? Kita doa Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani syarira.
Syaghirah ni mana kecil. Ya Allah ya Tuhan, tu ampunkanlah dosa kedua orang tua, dan sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami sewaktu kami lagi kecil. Syaghirah. Kabir dari perkataan besar. Kabbaro, kabir. Itu besar. Kalau kabir ni, dia daripada perkataan kabbaro, kabir. Kabbaro ni, kalau kita tulis alif kat depan huruf hamzah ni, jadi akbar. Jadi dia punya root word kabir. Kabir means big ataupun bigger. Bila masuk hamzah kat depan, akbar means biggest. Sebab tu kalau kita nak azan, kita kena cakap apa? Allahu Akbar. Mana Allah the biggest. Kita tak boleh azan Allahu Kubra ataupun Allahu Kabir, Allahu Kabir, ataupun Allahu Kubra pun tak boleh. Sebab kalau kita cakap Allahu Kabir ataupun Kubra, Allah the bigger. Kalau Allah the bigger, maknanya ada lagi biggest pada Allah. Tak boleh. Allah must be the biggest. Kalau yang tanda berbaris jumpa tanda mati, maknanya berbaris saya kata tanda hidup, jumpa yang mati, itu dikenali sebagai mutlak. Mutlak ni apa nak cakap dalam bahasa Melayu? Memang mutlak juga. Secara mutlaknya, macam itulah. Kadang-kadang mutlak. Kita ambil satu-satu contoh. Yang ini semua contoh lam jumpa lam, utama selain. Contoh idgham utama selain. Dua-dua ni huruf lam. Lam jumpa lam. Maknanya dua-dua ni sama makhraj, sama sifat. Sama huruf. Kalau sama huruf mesti makhraj dia sama, sifat dia sama. Betul? Jadi dia jadi mutamasil. Tapi pasal dia ada satu kat nombor 2 ni, kalau tak ada satu lain, ni ada satu, dia jadi idgham. Kalau nombor 2 punya huruf tak ada satu, dia panggil izhar. Okay, yang ni dia panggil idgham mutamasil. Syaghir ke, kabir ke, mutlak ke. Ini kita nak tengok ni, how to see. Macam mana dia jadi syaghir? Syaghir betul? Dia huruf yang mati bertemu dengan huruf berbaris. Mana mati dia? Lam sukun. Lam yang mana satu? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Okey, yang pertama. Maknanya yang pertama ni, ain lam mati atas an ada mati. Satu ni tak ada dulu. Allah. Lam di atas la. Allah. Jadi mati jumpa berbaris, dia jadi syaghir. Betul tak? Tapi pasal dia ada sabdu, dia kenali sebagai idgham. Masukkan. Dia masukkan lam ni, dah masuk satu. Mutamas lain sebab dua-dua sama makhraj, sama sifat. Syaghir sebab tanda mati jumpa tanda berbaris. Dia hilangkan tanda mati kerana dia dah masukkan. Jadi bila awak baca Allahu walam yaj'al lahu, 2 rakaat di maksilaran di wajah Allahu, awak masuk dekat lam kedua. Lam pertama assume macam dah tak ada. Kenapa assume macam dah tak ada? Sebab dia dah dimasukkan dan diidghamkan. Mana waktu dia masukkan? Pasal awak nampak sabdu. Kan saya pernah bilang, setiap huruf sabdu ada 2 huruf dalam dia. Jadi yang ini macam mana ada 2? Satu lam yang ini dah masuk ke lam nombor 2. Lepas tu ada 2 huruf lam. Irul, dapat dah? Pening dulu dah. Pelan-pelan. Ini tadi idgham mutajanisain. Ini bukan mutama. Surah Kafirun tadi. Sebab dal dengan ta ni, dia bukan sama makhraj, sama sifat.
dia cuma sama makhraj, lain sifat. Yang ini memang sama huruf, mesti sama makhraj dan sifat juga. Yang ini pun idgham muntajat lisain syarih. Yang ini idgham mutaqaribain, huruf lam sama ra. Tak? Dia mana sabdu? Dia sabdu maknanya dia idgham mutaqaribain. Kenapa dia mutaqaribain? Sebab lam sama ra ni dia berhampiran, sifat dengan makhraj dia berhampiran. Dia bukan sama, tapi dia dekat. Antara makhraj ra sama lam dekat. Sifat dia pun lebih kurang dekat juga. Jadi dia dikenali sebagai mutaqaribain. Okey, dua-dua huruf sama. Ba jumpa ba, dia jadi apa? Mutama, mutajab, mutaqar. Mana tu? Mutama selain. Idgham ataupun izhar mutama selain. Kenapa idgham? Ada sabdu dia masukkan. Okey, idgham muntajah nisain. Kenapa dia jadi syarih pula? Okey, yang ini nama dia idgham muntajah nisain syarih. Kenapa dia jadi syarih? Kenapa tak idgham mutama? Muntajah pula, mutama. Kenapa tak jadi idgham mutama selain kabir? Ataupun tak jadi idgham mutama selain mutlak? Dia jadi syarih. Kenapa? Mana satu sukun dia? Mana satu, mana nombor dua? Nombor satu. Kan? Tanda mati. Asal dia wasfi. Rib B ni macam gini. Nampak tak? Rib B. So dia mergekan ini dua, dia masukkan. Masukkan maknanya dia idgham kan. Dia masukkan bar pertama masuk dalam bar nombor dua. Itu nama idgham. Bila dia dah masukkan, dia kena taruh sabdu. Sebab saya dah bilang setiap huruf bersabdu ni ada dua huruf yang sama dia masukkan. Mana dua huruf ba ni dia dah masukkan. Dah nampak tak? Tak apa. Nanti tengok video ni. Asal dia macam ni. Repeat. Ada dua huruf ba. Jadi awak tak boleh baca ribi. Kalau baca ribi, satu ba hilang. Dia kena rib bi. Rib bi aso. R-I-B. Lepas tu B-I-B jadi. Maknanya ada dua huruf B ni. B ni menunjukkan huruf ba. Awak tak boleh baca ribi. Kalau ribi salah. Dia kena rib bi. R-I-B baru B-I-B. B-I mana ada dua huruf ba. Kalau ribi satu saja huruf ba. Bakul nak rib bi. Rib bi aso. Tak boleh. Bakul nak ribi aso. Ribi aso sama rib bi aso lain. Kalau dengar betul-betul rib bi sama ribi. Kalau ribi satu huruf tertinggal, kurang satu huruf, shortage. Tak boleh. Okay. Ini semua sama huruf. Maknanya ini semua mutamas lain. Ta jumpa ta. Rabihat masukkan ta nombor 2. Tijaratuhum. Ya. Ribbi asoka ajar. Okey, ini ribbi. Dua-dua ba, dua-dua dal, dua-dua kaf. Yud ribbu masukkan kaf nombor 2. Ini waw jumpa waw. Wai jadi wai wa nasaru. Dia berasal waw mati atas waw. Waw wa nasaru. Waw ya. Apa asalnya waw mati atas waw di atas waw tapi dia masukkan jadi waw. Jadi waw nombor 2 ni seolah-olah tak ada. Yang ini huruf-huruf ilah ni memang tak ada lah. Dia tak berfungsi
tulis pasal dia silent. Bala tukrimun. Bala lam mati atas bala malid mati atas lam mati hidup dan syaril lagi. Barak? Okey, ini semua dua huruf. Boleh dikira senang sebab orang nampak dua huruf yang sama untuk nama si lain. Tak? Dua huruf sama semua sama. Okey. Yang ini Ain cuba baca surah Al-Baqarah. Amirul, saya tulis kalau merah atas ni, idgham mutamasil lain syarif. Tunjuk saya dekat mana ada hukum idgham mutamasil lain syarif. Dekat mana? Yang mana? Line nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1, okey. Betul. Ba nombor 4. Idgham pasal dia masukkan ke bar nombor 2. Utama selain dua-dua sama sifat, sama makhraj. Syarif asal dia roba mati bawari, ba ni tanda mati, ba ni berbaris bawah, mati berhidup. Berbaris berhidup lah. Mana? Derul baca ni. Min qablihim qarnin fanadaw wala walau wala lahina manaf lahina manaf tepalkan bersama ruswat. Jangan baca tahina manas. Kalau nas jadi rusif. Dia tak nak nas. Now tepalkan. Nah, kalau sin dia tak tebal jadi nas. Tak, qul a'udzu birabbin nas. Itu sin. Jangan baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Itu short. Tak boleh. Itu sin. Yang ini short. Now. Tak, nama dia ma'arif itu juga. Lan, mana dia berhukum idgham mutamasil lain syarif. Sama huruf bertemu. Mana dia? Huruf apa jumpa huruf apa? Daw walata. Ni kan? Mati dan waw mati atas daw, waw di atas waw mati jumpa baris. Tak, ini syarif. Yang ini sabdu jadi idgham. Pertama selain sebab dua huruf waw. Tak. Yang ini mim jumpa mim. Boleh jadi idgham utama selain syarif lah. Inilah dua huruf yang bersamaan. Mim dengan mim, waw dengan waw. Dua-dua sama makhraj, sama sifat. Boleh? Kenapa tak boleh? Mim jumpa mim.
Jadi itikaf selain syahid. Dia dah termasuk pak hukum mim mati lah, ada lain. Itikaf ni selain syahid, mim jumpa mim, mim mati jumpa mim. Tak. Kalau mim mati jumpa ba, ikhfa syafawi, mim mati jumpa selain daripada mim dan ba, izhar syafawi. Yang berguna tak? Okey, yang ini bukan, saya tahu bol lagi apa, capital letter lagi, bukan idgham utama selain. Bacalah. Jangan amanu panjang badal. Aduh asal manus biru wasa. Tapi la'allakum tuflihun. Okey. Dia bukan idgham utama selain. Yang mana satu? Ini dia. Dia kalau bukan idgham, dia izhar utama sekali. Dari ain dari ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada tu mana wattaqullah dia? Wattaqullah dekat mana dia punya ni? Waw dia sukun bertemu dengan alif lam yang bersama. Bukan. Utama selain mesti nak sambung huruf. Okay. Yang ini waw jumpa waw. Waw jumpa waw. Waw jumpa waw. Waw jumpa waw. Waw ni mati. Waw mati, dia baru waw di atas waw. Jadi mati jumpa berbaris. Mati jumpa berbaris. Waw mati atas tu. Waw di atas waw ni kan. Wata mantap tertawan. Baris, mati jumpa baris. So mati jumpa baris, betul syarif. Dua huruf yang bersamaan, betul mutamakan. Tapi dia bukan idgham. Maknanya dia izhar mutama selain syarif. Kenapa dia izhar? Sini tak ada sabdu. Waw nombor 2 tak ada sabdu. Betul tak? Kalau tak ada sabdu, dia izhar. Kalau dia ada sabdu, dia idgham. Lalu kita nampak tadi huruf nombor 2 ada sabdu. Itu idgham. Yang ni huruf nombor 2 ni tak ada sabdu. Itu izhar. Betul dapat tak? Kalau tak ada sabdu, maknanya dia tak masukkan. Kalau tak masukkan, dia izhar. Kalau dia masukkan, dia bagi idgham. Sebab tu nama idgham maknanya masukkan. Idgham ma'al guna, masukkan bersama dengung. Idgham bila guna, masukkan tanpa dengung. Maknanya idgham tu masukkan. Yang ini bukan idgham sebab dia tak masuk ke waw nombor 2. Dan dia jadi izhar. Mana awak tahu dia izhar? Sebab waw nombor 2 tak ada sabdu. Dapat tak? Kita kena baca Quran, kita tengok betul-betul dia ada sabdu ke tak ada sabdu. Kalau ada sabdu, idgham. Tak ada, izhar. Bila baca idgham utama selain syarif dekat mana? Sampai baca saya nak cari. Jumpa tempat yang idgham utama ni, saya nak berhenti. Saya cakap kali tu. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim.
Min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Okey, Nabi Daud. Dalika bima Wa bini asaw wa kanu ya'tadun. Ka banyak kanu. Mana dia idgham utama selain syarif? Sawwa. Tak? Ya. Macam mana dia jadi idgham? Waw mati waw sakit. Itu juga waw mati jumpa sabtu tak ada kena-mengena. Waw mati jumpa waw hidup tu dia syarif. Saya tanya macam mana orang nampak dia idgham? Ada satu. Bersabdu kat waw nombor 2. Ya. Okey. Pentamas lain kat mana orang nampak pentamas lain? Kat mana nampak? Enol. Dua huruf yang bersamaan. Dua-dua huruf yang bersamaan waw dengan waw. Itu mutamas lain. Macam mana orang nampak dia syarif pula? Pula. Saya apa? Waw sukun lupa waw satu. Bukan cuma orang nampak asal dia tak berbaris. Dia tak ada satu. Asal dia tak ada satu. Asal dia tak ada satu. Waw sukun mati asal dia sod waw mati atas saw waw di atas wa mati juga wa. Jadi dia masukkan baru keluar jadi idgham pasal satu. Dia bukan pasal jumpa satu. Asal dia tak ada satu. Asal dia berbaris saja. Dan asal dia waw yang pertama tu ada tanda mati. Dia hilangkan tanda mati yang pertama sebab dia nak masukkan. Tak? Nak masukkan maknanya dia tak pakai. Waw ni tak pakai. So nak apa? Nak buat apa taruh lagi tanda mati. Tak? Kenapa tak pakai? Sebab dia dah masukkan dalam waw kedua. Sebab itu waw kedua kena letak satu. Menunjukkan ada dua huruf waw dalam waw kedua. Boleh? Nampak ya, Nun. Baca. Senang ni surah Fatihah. Okey, saya tulis kali merah ni izhar, saya tak tulis idgham. Maknanya tak masukkan Izhar mutamas selain kabir. Dekat mana dia idgham mutamas selain kabir? Cuba tunjuklah. Dekat mana? Lain boleh nampak? Salah. Yaw salah. Mila. Lan. Izhar. Bukan idgham. Maknanya tak ada satu Izhar ada satu. Mirul. Mutamas main kabir. Bukan syarir, kabir. Daripada tadi syarir, ni sengaja saya masuk kabir. Tadi. Kalau kita nak sambung Min maliki yaumiddin, kalau nak matikan ma'arif disukun. Kalau sambung dia jadi izhar mutamas lain kabir. Dua-dua ni mim mutamas lain, tapi dia tak ada sabdu. Maknanya dia tak idgham. Betul? Dia izhar. Dan dua-dua ni berbaris. Mim pertama baris bawah, mim kedua baris atas. Kalau dua-dua berbaris jadi kabir. Faham tak? So kalau awak nak matikan ma'arif disukun, nak
perhatikan makna sukun. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Makna sukun 2, 4, 6 harakat boleh. Tapi nak sambung Ar-Rahmanir Rahim. Bukan him Hi 2 harakat. Mim maliki yaumiddin. So mima itu yang jadi izhar. Sebab ma kedua tu tak ada sabdu. Pertama selain 2 mim. Sama makhraj, sama sifat. Kabir, dua-dua berbaris. Nampak tak? Lepas tu kadang-kadang kita baca, kita boleh suka. Nak sambung boleh, nak wakaf boleh. Ikut kemampuan masing-masing. Saya nafas pendek, tak saya nak berhenti. Okey, berhenti pun boleh. Tapi tak ada hukum izhar utama selain syarat. Apa kabir tak ada. Hukum dia cuma ma'arif diskut. Tak, saya ada nafas tak, saya tak nak berhenti, dia nak sambung. Boleh. Sambung baru jadi izhar utama selain kabir. Nah, semua surah ikut kemampuan masing-masing. Ada orang nak sambung, ada orang nak berhenti, ada orang nak sambung pasal nafas panjang. Boleh silakan. Kalau nak baca satu nafas Fatihah, boleh sampai nafas baca. Saya dulu mula-mula saya boleh buat satu nafas. Sekarang dah pancing sikit, saya boleh buat surah Fatihah 3 nafas. Oh, pun teruk juga. Dah lagi. Kalau kita nak baca Fatihah, nafas Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Betul kalau nak baca nafas dah tak puas lah nafas dia boleh baca 3 nafas A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Satu nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dua nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafas. Dulu saya satu nafas boleh kan, tak biar nak baca dah. Tak ada hukum boleh satu nafas saya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Diniki dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dapat sikit muda boleh tak ada umur yang slow sikit. Okay, jadi maknanya ni tadi kalau sambung saja. Okey, yang ni izhar utama selain. Saya tak nak baca, saya nak suruh awak cari. Dekat mana? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ni wakaf ta'nuk. Okey, dengar wakaf ta'nuk ni awak kena berhenti salah satu. Nak berhenti yang pertama beri tanda, yang kedua jangan berhenti. Kalau nak sambung yang pertama, yang kedua mesti nak berhenti. Saya boleh baca 2 wajah, 2 cara. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Raib, saya berhenti sini saya tak boleh berhenti. Itu kaedah pertama. Kalau kaedah kedua, yang ini saya sambung, sini saya kena berhenti. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Sekarang soalan dia, cari izhar utama selain kabir. Kat mana izhar utama selain kabir, Amirul? Mim yang mana? Mim bukan lan. Bila hihu hihu saja. Ini pun hadomen pun juga sama dengan ini. Betul tak? Kan saya bilang hadomen yang dia belajar maksilah dia baca dia ini juga. Dia sama.
Ini menunjukkan nanti nama lah, tapi sebutan dia hal. Maknanya kalau awak baca kaedah yang pertama, zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, baru jadi izhar utama selain kamil. Kalau awak baca yang berhenti sini, zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, tak jadi. Kalau dah berhenti, kalau dah pisahkan dia, kalau sambung sini, zalikal kitabul la raib fihi hudal lil, baru jadi izhar. Sebab hak kedua tak ada takdu. Mutamas lain sebab dua-dua ni sama huruf ha. Kabir sebab dua-dua berbaris, di baris bawah dan di baris depan. Itu dia punya perbezaan dia. Atau kabir ke, syahrir ke, kan? Okey, izhar mutamas lain lagi. Mutamas lain senang ah. Pasal sama huruf aja. Kan? Kabir. Mana dia? Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Haris. Izhar mutamas lain kabir. Ha? Lala. Nampak tak? Iz qala la. Lalahu ni huruf lam sama lam ni. Lala. Nampak tak? Dua-dua ni sama huruf. Betul tak? Maknanya sama makhraj, sama sifat. Lam sama lam. Tapi lam nombor dua ni ada sabdu tak? Tak ada. Tak ada maknanya dia jadi izhar. Izhar utama selain sebab lam dengan lam dia pasal sama makhraj sama sifat. Kabir dua-dua berbaris atas. Lala tu. Ini contoh-contoh dia je. Pertama saya tak nak kita pergi tempat ini pula, kita tajam pula. Senanglah pertama kan. Okey ke mutlak belum Okey. Mutlak terjadi. Thumma saqatnal arda syaqqa mirul. Izhar pertama selain mutlak. Kokoh tu. Syaqaq na. Thumma syaqaqnal. Qaf sama qaf. Dua huruf ni pertama selain sama makhraj sama sifat. Huruf kedua tak ada sabdu, dia jadi izhar. Kalau tak terjadi idgham. Kenapa dia mutlak? Sebab berbaris jumpa mati, jumpa sukun. Berbaris jumpa sukun, jadi mutlak. Kalau sukun jumpa berbaris, jadi syahrir. Nampak tak perbezaan dia? Sukun jumpa yang berbaris, syahrir. Tapi yang ini berbaris dulu, baru jumpa sukun. Dia balik jadi mutlak. Dua-dua berbaris, kabir. Ya, yang ini mutlak. Qaf pertama berbaris, qaf kedua sukun. Ini pun sama juga, izhar pertama selain mutlak. Wadrib lahum masalar rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafaf. Hafaf dia nampak ni. Fafnahuma binah wa ja'alna bainahuma zar'a. Faf dia ni. Wa hafaf. Dua huruf ni utama selain izhar pasal yang kedua tak ada sabdu. Mutlak sebab berbaris jumpa mati, tak ada sukun. Nampak tak? Belah nampak? Ini apa? Belah. Ada nampak Fa dengan fa. Okey, sekarang baru kita pergi ke mutajanisain. Dua huruf. Ini dekat muka surat 51. Yang ini pula
Dua huruf yang makhraj dia sama, sifat dia lain. Ini ada keliru sikit. Ya, yang tadi makhraj sama, sifat sama. Sebab sama huruf. Ini huruf dia dah lain. Sebab itu dia jadi makhraj sama tapi sifat dia lain. Huruf apa yang makhraj sama, yang tempat keluar dia sama? Huruf ta, huruf dal, huruf ta. Ini dia makhraj dia. Ta, dal, ta. Dia keluar tempat yang sama. Ta, dal, ta. Tapi sifat dia lain. Dal jumpa ta. Dal ada kuala, ta tak ada kuala. Ta jumpa ta. Ta ada kuala, ta tak ada kuala. Tapi sifat dia ni ada hamas, dia ni tak ada hamas. Dia ni ada hamas, dia ni tak ada hamas. Dal jumpa ta, dua-dua ada kuala, sifat sama, tempat keluar sama, tapi ta ada sifat itbaq. Itbaq tebal. Dal tak boleh tebal. Dal kena nipiskan sikit. Ta tebal. Siratal ladzi tebal tak? Dal tak boleh tebal. Kalau awak tebalkan dah, huruf dal jadi huruf bot. Sebab itu kalau kita baca surah Fatihah, kita kena jaga buat walau bolin, kena tebal dengan huruf dot. Kalau awak dispacekan dot, jadi dal. Walad walad, dia bukan lad, dia walau. Pada keluar garang apa, letakkan bibir lidah awak tak sebelah kiri ataupun kanan bibir awak. Walau tu masuk depan ni. Tak boleh. Kalau kita walad itu dal sama dot. Walad tak nak walad dia walau dua-dua ni huruf dot. Sebab itu dot tu ada satu, menunjukkan ada dua huruf dot. Kalau baca walad itu dal sama dot. Walad sama walau apa tak perbezaan dia. Okey, yang ini satu makhraj tempat keluar dia sama. Ta, ta, dal. Tak, tempat keluar dia sama. Okey, kalau kita pergi praktikal dia baca. Izhar mutaja, bukan mutama lagi, dah jadi mutaja. Mutaja sinain kabir. Mana dia? Alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Mana dia Haris? Izhar mutaja sinain. Itu. Tak ada bentuk. Dia izhar, kenapa? Sebab huruf kedua dia tak ada sabdu. Itu izhar. Kenapa mutaja? Sebab ta dengan ta ni sama makhraj, tempat keluar sama, tapi sifat dia lain. Ta tak ada kuala, ta ada kuala. Ta tak ada hamas, ta ada hamas, dan lain pula sifat dia. Kan? Kenapa dia kabir? Dua-dua berbaris. Ni baris bawah, ni baris depan. Betul tak? Izhar mutajanisain mutlak. Tak? Mirul baca. Yazunnu ula ika annahum, jangan ika paling pendek. Annahum tengok mab, bukan mad, mab huruf ba, mab usul sun. Okey, dia punya
Punya soalan, dekat mana izhar mutajan sain mutlak? Mana dia? Izhar mutajan sain, dua huruf yang sama makhraj tapi berlainan sifat. Mak, mim dengan ba. Mim dengan ba. Awak tengok kat sini, mim dengan ba. Tempat keluar dia sama, mim dengan ba ni dekat bibir. Kawasan syafatain. Mim dengan ba sama makhraj, sifat lain. Ba tak ada qalqalah, ba ada qalqalah, mim tak ada qalqalah. Dan jadi lain pula dia punya sifat, dia bentuk. Jadi map dia tu map mutlak sebab yang pertama ni mim berbaris, yang ba ni bertanda mati. Nampak? Berbaris jumpa mati, baris jumpa mati. Mutlak. Dia punya huruf-huruf yang tadi ni, mim dengan ba je dia buat. Mim, ba, itu mutajak. Tan, za. Ini contoh dia lah. Okey, mutaqaribain. Mutaqaribain ni huruf zal, huruf sin, huruf zal, huruf jim, dia tak boleh jumpa. Huruf ra sama huruf lam tak boleh jumpa. Huruf qaf sama huruf kaf tak boleh jumpa. Kalau dia jumpa, dia jadi mutaqaribain. Lan baca lan. Allah, jangan pula. Kalau pada atas kita tepalkan. Yang paling bawah baru lillah, baru pipis. Pada atas Allahu ilaihi. Allahu ilaihi. Kapanjang ada alif. Wa kana Allahu azizan hakima. Dekat mana idgham mutaqaribain syarif? Huruf ke huruf apa? Buka page yang tadi tu, nampak huruf dia, mereka ada kat sini huruf dia tu 52 51, 52 semua dia tunjuk kita. Apa huruf ke yang dia sebut tu? Huruf mutaqaribain yang sama dia punya. Ini bukan mutaqab, bukan sama. Berhampiran makhraj ini, sifat dia berhampiran. Tengok buku, apa ada huruf dia? Ainun. Apa nun? Tak sempat. Tak sempat buka buku. Mila. Mila tak bawa buku. Mirul. Lam ra. Jadi bar, bukan bal bar. Lam sama ra ada tak? Kan? Okey. Lam dengan ra ni berhampiran sifat dan makhraj, dia jadi mutaqaribain. Ra ni ada satu, dia jadi idgham mutaqaribain. Syarif asal dia balam mati, ada mati. Jumpa ra di atas ra. Mati duduk baris. Dia syarif. Jadi yang ini idgham mutaqaribain syarif. Dapat tak dia? Ini lagi. Idgham mutaqaribain syarif. Okey, kalau yang panjang-panjang saya kasi Ain baca. Orang cari aja dia baca.
خمسة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب Rajlam baca lagi. رجما Lam tak boleh rajlam. Ini ikhlas. Rajlam lam bukan lam. Itu macam nak masuk waw di dalam makna benar kat waw kan. رجما بالغيب Okey. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Ini kalau hukum dia ni apa ni? Mira ni. Ada wave ni, ada wave. Wajib. Wajib mutasib. Macam mana kalau nak wakam kat sini ni, Aris? Fihim ila saya nak wakam kat dekat mak wajib. Dua rakaat kena hidupkan. Sebab dia baris dua atas. Dia matikan dia kena hidupkan. Kalau dia mati baris satu atas, mira. Baris satu atas, satu bawah semua mira. Satu depan pun mira. Dua bawah pun mira, dua depan pun mira. Tapi ni dua atas sahaja. Jadi macam mak badan. Fihim illa mira. Dua rakaat. Macam hari baca tadi tu, dia hidupkan balik. Sebab dia baris dua atas. Kalau dua depan, ra. Dua bawah, ra. Satu atas, satu bawah, satu depan pun ra. Cuma dua atas sahaja. Hidupkan dah balik. Macam mak badar kan, dua atas sahaja kan. Sorry, bukan mak badar, mak iwat. Kan, macam mak iwat, kita hidupkan cuma dua atas sahaja. Okay. Mana dia tadi tu? Hukum dia idgham mutaqaribain syaghir. Dia dah baca kan, dah penat ni panjang. Okey, korang nak cari kan. Aris. Qurrabbi, line nombor berapa tu? Nombor 2. Ni line nombor 2. Yang dia cakap Qurrabbi tu yang ini. Lam dengan ra. Jadi dia pakai idgham sebab ra ada satu. Taqwa dia main lam dengan ra ni berhampiran sifat dan makhraj. Syaghir asal dia lam ni mati. Qaf lam mati depan kul, ra di atas ra, kul ra. Tapi dia masukkan di dalam jadi kul. Dan tak ada kul. Mula-mula kalau qaf ni kita eja apa q tak? Kalau qaf q mula-mula ejaan dia kul. Tapi pasal dia dah masuk dekat ra jadi kul. Tapi dia kul. Dia dah digelamkan. Jadi lam dia dah terus masuk ke ra. Rabbi ya. Ini dia kul dia. Nampak tak? Okey, tiada hukum idgham mutaqaribain pada sakta. Ia perlu dibaca secara bersakta. Okey, yang ini walaupun lam jumpa ra, walaupun lam jumpa ra, lam pertama bertanda sukun, lam kedua berbaris. Maknanya dia boleh jadi, dia boleh jadi idgham mutaqaribain ataupun izhar mutaqaribain. Dia boleh jadi mutaqaribain. Dua huruf yang bersama sifat dan makhraj. Kalau dia tanda sukun dan tanda baris ni, dia boleh jadi apa? Jadi syaghir. Betul? Tapi yang ni tak boleh. Sebab ada sakta. Sakta kita belum belajar lagi. Nanti buat last session saya ajar sakta. Jadi maknanya sakta ini lebih kuat daripada mutaqaribain punya hukum. So tinggalkan hukum mutaqaribain, baca secara sakta. Sakta ni apa macam cara baca dia? Kita kena pause kejap, berhenti sejenak, lepas tu sambung balik. Berhenti berapa lama? Agak-agak dalam 2 harakat berhenti.
Tapi bila berhenti jangan ambil nafas baru. Sambung balik dengan nafas yang sama awak pakai tadi juga. Itu dia panggil sakta. Berhenti sejenak tanpa menukar nafas yang baru. Lepas tu sambung balik. Sejenak maknanya dalam dua rakaat taruh. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, ini bukan bar, ni bal. Kalla bal, berhenti. Terus masuk rona ni dengan nafas yang sama tadi. Jangan kalla bal, nafas dulu. Rona tak boleh. Dia nafas macam nafas dengan bal ni juga pergi kat ro. Kalla bal rona ala qulubihim. Dia gitu. Dia nafas yang sama juga. Itu dia panggil sakta. Nanti pak-pak sakta saya ajar banyak kaedah baca sakta. Maknanya yang ini tiada hukum idgham mutaqaribain. Tak ada hukum idgham mutaqaribain walaupun lam jumpa ra. Kenapa tak ada? Sebab hukum sakta lebih kuat daripada hukum idgham mutaqaribain ataupun izhar mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Siapa nak baca ni? Lan, right? Nahlukum. Dekat mana idgham mutaqaribain syarih dia? Nun. Entah aja nun ni. Nila. Tak tahu. Mirul. Kalau saya tanya Ain tahu ni. Tanya Ain pun tahu, saya tanya tak tahu dulu. Mirul. Koka, kof kamu rukam. Luk kum. Luk dia masuk kam satu ni. Jadi dia idgham. Pasal kam satu. Kof sama kam. Tengok page 52 ada tak? Kof sama kam. Ada? Oh, bila tak bawa buku Ada kan? Jadi kof sama kam mutaqaribain. Idgham ni pasal ada satu syawir sebab kof asal dia antara lam kof mati depan luk mati sukun lah. Kami mati depan kum, jadi mati depan dia tu kaf, jadi mati jumpa bergaris baris depan. Yang ni dia. Ini saja. Huruf-huruf dia ada dalam buku ini saja kalau dia bertemu. Lam sama ra ke, kaf sama apa, qaf ke, yang ada dalam buku itu saja. Dia tak, maksudnya tak ikut sequence. Kalau tidak ada qaf jumpa kaf atau kaf. Sama. Kaf jumpa qaf, qaf jumpa kaf. Asalkan ini dua saja. Tak kisah. Qaf, kaf, bal, apa tadi. Ra, lam sama ra. Ra sama lam sama, asal dia dua orang. Tapi siapa tak tahu dah dia better. Nun. Jadikan saya izhar mutaqaribain kabir. Baca dulu kalau jadikan. Izhar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qalakum labithum fil ardi wa adas. Tak ada wa. Ardi ada sini. Ada sini. Mana dia? Mutaqaribain kabir. Ada sini
ada dua hukum lah maknanya. Dada jadi izhar mutama, kalau dasi jadi izhar mutaqo. Sorry, mutaqo pun boleh. Nampak tak ada dalam sin dalam Mafil 52? Ada kan? Maknanya ada. Ada tak? Ustaz, dah tadi Ustaz cakap berhampiran makhraj kan. Dia punya huruf yang sini saja. Situ saja. Dalam buku tu saja. Dalam buku page 52 tu saja. 51 dan 52 kan. Dia bermula dari 51. Yang Mutaqo ni baik. Maknanya hurufnya huruf zal, dal, zal, kan? sin, jim, Sin, okey. jim dengan za. Dal, sin tu. Ada kat sini mutaqo. Dal dengan sin. Dal, zal, sin kan? Ni dal, sin. Dia ada zal, sin pun ada. Kan? Nampak tak? Tengok page 52, 51 dah start dia mutaqo dia. Ni izhar lagi. Dia ada panjang sikit ni. Izhar mutaqo dia main mutlak. Haris, baca. Izhar mutaqaribain mutlak. Mana dia? Mana? Kalau yang buat saya pun dah tahu. Sebab saya tak letakkan tanda. Kalau saya letak tanda nanti semua dah tahu kan. Saya tak letak tanda. Dalam masalah saya pun dah tahu. Ini yang silap. Bukan yang tadi sorry. Ini yang silap. Kalau nak silap saya ini bukan izhar mutaqaribain. Ini izhar mutama selain mutlak. Ini dia. Ini yang tadi yang betul ada dengan sin. Lil dia. Lil. Lam dengan lam. Lam pertama berbaris, lam kedua tanda mati. Sorry, surah Isra yang salah. Kalau tadi tu betul pasal dal ada di versi. Ini yang utama selain lam. Tapi yang tadi pun ada juga utama. Sebab dal berdal pun ada juga ni. Dal berdal utama, dal bersin utama. Yang ini utama saja. Lam berlam. Tak. Carilah cara nak tengok. Sampai situ saja bab dia punya yang 3 gram tu. Jadi insyaAllah minggu depan semua kita masuk bab yang lain-lain pula. Masuk hukum alif lam ta alif. Kalau dulu kita kecil belajar kita cakap alif lam samsiah sama alif lam qamariyah. Tapi dia ada nama dia sebenarnya izhar qamariyah ataupun idgham tak boleh qamariyah, idgham samsiah. Hukum dia izhar ataupun idgham. Ada huruf alif lam. Alif lam ni menunjukkan dia kata nama yang khusus. Kalau Quran dia sebut Quranun. Tapi kalau nak itu Quranun belakang dia mesti nak tanwin. Dia dikirakan Quran yang umum, bukan Quran yang khusus. Kalau Quran yang khusus tak boleh Quranun. Dia kena Al-Quranu. Al mesti ada kat depan alif lam. Alif lam ni dia spesifik. Dalam bahasa putih dia panggil the. So Al-Quran dalam bahasa putih kita sebut the Quran. Macam-macam nak baca dia. Alif lam qamariyah sama alif lam samsiah. Depan insya-Allah kita masuk bab ni sudah. Okey, hari ini ada siapa-siapa nak tanya apa-apa?
Ada apa-apa pertanyaan bab 3 hukum ni tadi? 3 muntah. Pertama saya taruh dalam WhatsApp 3M je. M tu saya nak cakap muntah masa lain, muntah jadi saya sama muntah call depan. Ingat saya panggil kembali datang kembali datang kita ada belajar 3M. 3M yang saya nak masukkan ni ada. Muntah masa lain, muntah jadi saya sama muntah call depan. Okay, dari sudah cover ni. Ada masalah tak ni? Nanti dia try makan tidur tu macam ni. Dia dah save ni. Dia nak kena praktis. Sebab tu saya nak ajak orang praktis. Praktis baca ni paling bagus yang kamu buat pada satu malam satu. Cuma banyak orang saya tak boleh panggil semua satu kali berjemaah macam itu. So saya kena pecah dulu. Kalau grup ni nak sama grup sebelah, kita try cari 10 orang berjemaah boleh. Tapi kalau lebih pada 10, saya kena buat 2 grup. Mungkin grup ni hari 2, 4, 6 pada Selasa, Khamis, Jumaat. Grup hari Senin 1, 3, 5. Senin, Rabu, Jumaat. 2, 4, 6 Selasa, Khamis, Sabtu. Hari Minggu kita lihat.